الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاعة وعلى المسعودات شكر ضيف فرج ورحمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات قضيت أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حجنا ويرفعنا في العليين مع الحبيب المصطفى الطاهر الأمين سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى كل صالح وسلف صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Masih lagi kita berterusan untuk bacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah dan kita sudah sampai pada hadis 275. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kami insyaallah untuk tambahkan kitab ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. وبسند متصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وبإليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل. قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى: وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. نعم. Siapa nak tahu dong bahasa terjemahan hari ini? Saya baca, okey. Tak ada orang Okey, baca. silakan. Silakan, bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menyatakan beliau pernah menunaikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memulai solat, baginda berkata, Allah Maha Besar dan pemilik segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian baginda membaca surah Al-Baqarah lalu rukuk. Lama rukuk baginda kira-kira sama dengan lama baginda berdiri. Dalam rukuk baginda membaca Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Setelah itu Rasulullah bangkit dan berdiri.
Lama baginda berdiri kira-kira sama dengan lama beliau rukuk. Ketika iktidal, Rasulullah SAW membaca, hanya milik Tuhanku segala puji, hanya milik Tuhanku segala puji. Kemudian baginda sujud. Lama sujud baginda kira-kira sama dengan panjang iktidal baginda. Dalam sujud, baginda berdoa, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Lalu baginda duduk di antara dua sujud yang kira-kira sama ketika baginda sujud. Ketika itu baginda berdoa, Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Lalu baginda membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. النساء dan Al-Ma'idah. Di akhirnya dia adalah syakka المائدة والأنعام. المائدة أو الأنعام إذا ممكن تأتي dalam terjemahan. Dia cek last adakah dibaca Al-An'am ataupun baca surah Al-Maidah ataupun Al-An'am. Wallahu a'lam. Nah, salat ini maaf ya saya kurang sihat sikit barakallahu fikum tegak. Okey, salat ini adalah cuba boleh kita buat, tapi kalau kita nak buat kita buat sendiri. Jangan buat dengan makmum. Maksudnya ada belakang kita imam, belakang kita makmum, kita salat seperti ini. Apa maksud salat seperti ini? Ma makna? Yani, katalah kita baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, katalah surah pendek, tak adalah panjang sangat. Baca surah Al-Ikhlas. Ambilkan masa pada kita mungkin 1 minit ataupun kurang sikit. Jadi di masa kita rukuk, biasanya kita sebut 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini yang kita biasa baca di dalam rukuk kita. Tapi kita rukuk selama 1 minit. Selama 1 minit kita rukuk. Maksudnya sama dengan kadar bacaan surah Al-Ikhlas. Lepas tu apabila kita sujud pun sama pada kadar bacaan surah Al-Ikhlas. Kita baca tasbih, bangun daripada sujud, duduk di antara dua sujud pun sama pada waktu itu. Buat seperti ini dengan setiap rukun. Salat ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah salat seperti ini. Kita cuba salat. Lakin هذا حال Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu yukhaffif 'anil nas. Dia taklah susahkan orang. Jadi bagi orang imam, dia boleh buat amalan ini, bukan tak boleh. Tetapi jika yang belakang dia rida, yani jika makmum dia jenis rida dengan bab ni, tak ada masalah. Tapi buat rukuk lama-lama, sujud lama-lama, tidak boleh. Kalau tidak boleh, sebab kemungkinan ada di antara orang yang sakit, tak boleh sujud lama-lama, tak boleh rukuk lama-lama dan sebagainya. Nah, subhanallah, di masa kita baca dengan apa? Di masa kita dengar pada Syekh Dr. Yusri, ada seorang anak murid badannya, dia kata Dr. Yusri pernah buat benda ini dalam solat dan makmum semua belakang lama-lama sujud, lama-lama rukuk. Subhanallah. Nah, benda ni sunnah juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita lakukan sendiri. Saya bagi contoh surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas sebenarnya ini pendek, surah pendek. Nabi alaihi salatu wasallam baca surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Masya Allah. Berapa kadar panjangnya yang dikatalah kalau baca laju-laju surah Al-Baqarah boleh tamatkan dalam 30 minit. Surah Baqarah 30 minit, 35 minit. Jadi rukuk 35 minit. Sujud 35 minit. Duduk di antara dua sujud 35 minit. Seperti itu.
Subhanallah. Naam. Bukan adalah doa di masa, maksudnya dibaca tasbih di masa dia sujud, di masa dia rukuk, tasbih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. وبه حدثنا أبو بكر محمد. طيب هذا سؤالان tentang bab kita rukuk ataupun sujud, ada tamaknina kan? Tamaknina, berapa kadar tamaknina itu? Tamaknina itu paling kurang pada kadar tamaknina adalah tasbihah. Takun tamaknina, jadi adalah tamaknina itu dengan tasbihah. Sekurang-kurangnya satu kali tasbih. Hmm. Contoh masbuk. Orang masbuk yang masuk salat lambat, imam dah rukuk. Kalau dia adrakal imam, dia maksudnya sempat bersama imam dalam keadaan dia rukuk dan dibaca sekurang-kurangnya satu tasbih, rakaatnya dikira. Tapi dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam kata sami Allahu liman hamidah. Belum lagi sempat baca tasbih, tak sempat. Jadi dia sambung lagi seperti biasa. Kemudian apa? Tapi rakaat itu tidak dikira sebab dia tak dapat bersama imam apa rukuk. Sebab dia turun, imam naik. Terus belum lagi sempat walaupun sekali tasbih. Sempat sekali tasbih, jadilah dikirakan rakaat itu. Nah, وبه حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلة صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam dengan hanya membaca satu ayat Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun satu malam adalah qiyam, bangun salat dengan satu ayat. Dan dikatakan ayat ini, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika ampun, afwan, kami itu. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Jika susahkannya ataupun azab badannya, sesungguhnya orang itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau ampunkan kepadanya, kepada hamba-hambamu, sesungguhnya engkau adalah yang Al-Aziz Al-Hakim. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 118. Wamin huna, daripada ini, yajuz, boleh orang berulang-ulang ayat di dalam apa, dalam solatnya. Nah, tidak ada masalah. Contoh bangunkan malam, kamu suka satu ayat, berulang-ulang ayat itu. Suka satu surah, berulang-ulang surah itu. Tidak ada masalah. Boleh bilang. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah solat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri sangat lama sehingga timbul niat buruk di hatiku. Abdullah bin Mas'ud ditanya, apa yang engkau niatkan? Beliau menjawab, aku ingin duduk dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. طيب، solat ini nafilah. Macam kata dah nafilah, qiyam lail. Sunnah lah macam qiyam lail ataupun
tahajud, semua itu adalah bangun untuknya. Nah, perkara benda yang baik. Tapi kalau kamu salat sebagai duduk, insya Allah tidak ada masalah. Pun boleh dapat pahala seperti mana kamu salat, salat terdiri. Dalam salat sunnah ya, tapi salat fardu tidak seperti itu. Yani, kalau kita bangun malam, pergi solat dekat masjid ke surau ke, lepas tu imam itu lama sangat dia baca. Kita duduk boleh ke? Boleh. Tidak ada masalah. Kamu boleh duduk. Baik. Solat nafilah. Solat qiyam lail dan sebagainya. Tahajud. Boleh ke buat berjemaah? Boleh. Tidak ada masalah. Dan di zaman kita ini dah terkenal sebagai secara berjemaah. Naam. Dan ramai orang buat secara berjamaah. Sampai ada orang yang tanya, boleh ke salat berjamaah? Dia asalnya furada. Asalnya Nabi SAW adalah bangunkan salat dan sebagainya. Jadi disunatkan, jadi salat jamaah boleh. Tak ada masalah. Pernah salat sunnah berjamaah boleh. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. يعني هذا ليس حرام, bukan haram. Solat sunnah sebagai apa? Sebagai jamaah boleh juga. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Sunnah muakkadah macam contoh, saya pernah tengok pada satu kumpulan orang itu solat duha secara berjamaah juga. Walaupun bukan itu syaratnya. Ha. Lakin hal هذا haram? لا, ليس haram. Bukan haram. Nah, walaupun bukan itu cara dia. Salat adalah biasa salat munfarid. Tapi salat hajat pun sama. Salat hajat asalnya orang salat sendiri. Tapi buat sejarah berjamaah boleh ke tidak? Boleh. Tak ada masalah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang seterusnya. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. Seperti hadis yang tadi, tapi isnadnya lain. وبه إليه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah SAW pernah menunaikan solat dalam keadaan duduk, termasuk ketika membaca ayat Al-Quran. Ketika bacaan baginda tinggal kira-kira 30 atau 40 ayat, baginda berdiri dan meneruskan bacaannya sambil berdiri. Kemudian baginda rukuk dan sujud. Pada rakaat yang kedua, baginda melakukan hal yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai sini ya Syekh saya. Terima kasih Syekh. Ya Allah. Nah, salat qiyamul lail, nak bangun salat qiyamul lail. Ha. Contohnya, kamu dah salat Isya, lepas Isya salat sunnah ke apa, lepas tu katalah nak salat qiyam, nak bangun, nak baca katalah satu juzuk pada Quran dalam salat kamu. Boleh ke? Boleh. Kamu tak bangun lagi. Kamu tak bangun lagi daripada tempat solat. Terus takbir. Dan kamu apa? Duduk baca. Baca sampai contoh tinggalkan. Katalah kamu nak baca satu juzuk. Tinggalkan pada rakaat pertama. Ha? Tinggal dekat rakaat pertama, tinggalkan macam satu muka pada setengah juzuk tu. Katalah setengah juzuk pertama dalam rakaat pertama, setengah juzuk kedua, setengah juzuk yang baki pada rakaat kedua. Jadi tinggal satu page ke ataupun lebih ataupun kurang. Kemudian kamu bangun, kamu rukuk. Boleh. Ataupun salat terus semua berduduk pun boleh. Tidak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah buat seperti itu. Solat baca dalam keadaan duduk apabila dia baki pada bacaannya sebanyak 30 ataupun 40 ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan dia baca. Naam, subhanallah. وبه حدثنا أحمد بن مني حدثنا هشيم حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. نعم. Silakan. Siapa nak tolong baca terjemahan? InsyaAllah saya tolong Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu menyatakan, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat. Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan solat malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Baginda juga pernah melaksanakannya dalam keadaan duduk. Jika baginda melaksanakannya dalam keadaan berdiri, baginda pun rukuk dan sujud. Dan jika baginda melaksanakannya sambil duduk, baginda rukuk serta sujud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solat dalam keadaan duduk uh, atau solat nafilah, jika orang itu tidak ada sebab untuk duduk, maka pahalanya separuh. Wallahu alam. Tetapi kalau orang itu dia sebabnya duduk, dia sudah penat. Contohnya, dia penat sangat, dia tak darat nak bangun. InsyaAllah, wallahu alam, salatnya adalah dapat pahala seperti mana dia salat dalam keadaan berdiri. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dalam salat sunat ataupun nafilah, semua boleh kita duduk dalam solat duduk, maksudnya solat dalam keadaan duduk. Tetapi kalau wajib fardu zuhur, asr, maghrib, isya, subuh, dalam solat wajib, maka dia adalah kira rukun. Qiyam dalam maksud berdiri di dalam solat fardu adalah kira rukun daripada solat. Rukun hadha, dan rukun ini tidak jatuh sehingga ada sebab yang kuat baginya. Yani orang memang tak darat untuk berdiri. Jadi dia duduk, solat duduk. Taib, orang tak boleh rukuk. Katalah tak boleh rukuk secara sempurna, dia rukuk ataupun dia sujud. Tapi diri boleh je. Dia jalan-jalan macam biasa. Dia boleh diri. Taib, maknanya dia solat dekat kursi, tetapi adalah dia rukuk dalam keadaan duduk. Maksudnya dia duduk dekat kursi kemudian dia rukuk. Buat macam tu. Tapi jika dia mampu untuk diri, kena diri. Sebab diri itu adalah rukun. Mana yang dia tidak mampu untuk lakukan, jadi dia duduk. Contoh, ada orang, dia banyak kita tengok, Masya Allah, orang ushalah. Di rakaat pertama, dia berdiri. Sudah sampai sujud kedua, orang nak bangun rakaat kedua, jadi dia sambung duduk. Dia sudah ushah. InsyaAllah salatnya seperti itu lebih baik pada orang yang dia salat dari awal sampai akhir dalam keadaan duduk. Sebab kita adalah berdiri dalam salat fardu adalah kira wajib, rukun. Itu daripada rukun salat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. وبه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. نعم. silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hafsah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat sambil duduk sehingga setahun sebelum baginda wafat. Ketika itu baginda menunaikan solat sunat sambil duduk dan membaca surah dalam Al-Quran secara tertil. Sehingga surah itu menjadi lebih panjang daripada surah lain yang lebih panjang. Yakni yang dibaca tidak secara tertil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh dalam hadis ini pun Nabi SAW baca Al-Quran sampai surah itu macam dia lebih panjang daripada yang lagi panjang. Surah itu hatta takun atwal minha. Naam. Jadi sampai adalah surah itu rasa macam panjang lagi daripada yang surah lagi panjang badannya. Apa maksud dalil itu adalah Nabi SAW yaqra' bita'anni. Dibaca adalah perlahan-perlahan satu-satu, jaga pada bacaannya sangat. Itu adalah pun di antara sunnat tu'jar alaiha. Bukan adalah syarat kena baca laju sampai tak faham, orang yang makmum tak faham dia baca apa. Tak, baca perlahan-perlahan pun itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا الحسن والله أعلم. وبه حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat sehingga sebahagian besar solat baginda dilaksanakan dalam keadaan duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وبإليه حدثنا أحمد بن منيع قال إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah menunaikan solat solat sunat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat selepasnya. Dua rakaat selepas maghrib di rumah baginda dan dua rakaat selepas isyak juga di rumah baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam solat sunan rawatib adalah dekun furada. Apa maksud furada? Yani orang solat sendiri, bukan secara berjemaah. Itu satu. Satu lagi adalah solat sunat-sunat adalah baik dilakukan dekat rumah. Baik dilakukan dekat rumah. Orang yang pergi solat dekat masjid, balik daripada masjid, solat sunat dekat rumah. Untuk apa? Untuk jadikan di rumah kita pun ada solat. Nah, jangan kita jadikan rumah kita adalah seperti kubur, waliyazubillah. Kenapa? Sebab tak ada bacaan Al-Quran, tak ada solat di dalamnya. Nah, yang kita seperti itu. Kalau boleh solat sunat-sunat tu dekat rumah. Nah. Ustaz nak tanya. Ya. Walaupun rumah tu jauh, kalau
Jauh lambat sampai ke rumah dia. Macam mana Ustaz? Macam mana? Apa soalan? Walaupun rumah dia kita jauh daripada masjid, kita balik semayang rumah juga ke sunat rawatib. Tak ada masalah. Boleh? Hmm. Boleh. Tidak ada masalah. Nah, asalkan dah jadi ba'da solat. Yang ni kita sudah selesaikan solat, balik terus solat, boleh je. Tapi kalau kamu ada kerja, nak pergi pasar, nak pergi sana, pergi sini, solat dulu. Nah. وبه حدثنا أحمد بن والله أعلم. وبه حدثنا أحمد بن مني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. قال أيوب أراه قال خفيفتين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hafsah radhiyallahu anha menyatakan, hadis ke 284 kan Ustaz? 284. Hmm. Hafsah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat 2 rakaat ketika fajar menyingsing dan azan berkumandang. Ayub berkata, aku melihatnya 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل عليه. نعم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, aku menjaga 8 rakaat solat sunat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar berkata, Hafsah radhiyallahu anha memberitahuku 2 rakaat sebelum subuh, tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam. Kenapa Sayyidina Ibn Umar tak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu? Disebabkan Nabi alaihi salatu wasallam yusalli sunnah subuh itu salat dekat rumahnya. Keluar terus salat dengan sahabat, terus qamat dan salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan 2 rakaat itu. 2 rakaat subuh itu adalah sebelum sunnah subuh itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia ini. Jadi ini adalah dikata pada ulama adalah ini 2 rakaat yang kita kalau tinggalkan kena qada. Naam. Contoh pergi ke masjid solat, kemudian adalah imam dah mula solat dan tak tahu dia rakaat pertama ke rakaat kedua, kamu kena pergi cepat-cepat masuk dengan imam. Sebab kamu tak tahu ni rakaat pertama atau rakaat kedua. Kalau kamu tahu dia masih lagi dalam rakaat pertama, kamu boleh solat 2 rakaat ringan-ringan dan terus masuk dalam solat. Tapi kalau kamu tak tahu dia dalam rakaat pertama ke rakaat kedua, kamu wajib kena terus masuk dalam solat. Apa? Untuk dapat solat jemaah. Kalau tidak, tak dapat fadilah jemaah. Kalau tak dapat dengan imam rukuk. Nah, jadi hukum dalam bab itu tentang sunat itu tak solat sunat Allah hari ini, tak solat sunat subuh. Macam mana tu? Nanti kan waktu kamu solat duha contohnya, kamu boleh solat untuk sunat subuh. Sunat subuh dalam duha. Boleh, tidak ada masalah diqadahkan sunat itu. Tidak ada masalah, boleh lakukan seperti itu. Lakin bukan, jangan biasakan dengan bab ni.
adalah masa niat sebelum subuh. Tapi satu hari terlambat tak solat sebab seperti mana saya sebut tadi, boleh je, tidak ada masalah. Nah, karena indana di masa sebab di masa itu kita ada fardu, ada sunnah. Mana diutamakan? Fardu. Ada solat jamaah. Ada kena solat sunat dan kena solat jamaah. Nak solat berjamaah. Taib jamaah sudah ada dan tak tahu itu rakaat pertama atau rakaat kedua. Mana diutamakan? Solat sunat ke solat fardu? Solat fardu. Nah, Allahu a'lam. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam solat di rumahnya untuk sunat subuh. Dan kalau tentang sunnah-sunnah yang lain untuk solat-solat yang lain, kadang-kadang solat di rumahnya dan kadang-kadang solat di masjid. Nah, wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadis yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. وبه حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شفيق عفوا عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر اثنتين وفجر اثنتين. نعم. Silakan. Baca Syekh. Ya. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya Aisyah tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, baginda melakukan solat sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat dan sebelum subuh 2 rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdullah dalam kitab Hajjah Abdullah bin Syakik. بالقاف. طيب بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. وبه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Hashim bin Abu Dumrah berkata radhiyallahu anhu, kami telah bertanya Ali tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari. Maka dia berkata, kamu sekalian tidak mampu melakukannya. Dia berkata, kami berkata kepadanya, sesiapa yang mampu dari kalangan kami, dia melakukannya. Maka Ali pun berkata, apabila peredaran matahari dari sini, yakni dari timur, sama jaraknya dari sini, yakni dari barat, ketika waktu asar, beliau solat 2 rakaat, yakni waktu duha, sunat duha. Dan apabila peredaran matahari dari sini, yakni dari timur, sama jaraknya dari sini, yakni dari barat, ketika waktu zuhur, baginda sembahyang 4 rakaat. Baginda sembahyang baginda sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepasnya 2 rakaat dan sebelum asar 4 rakaat. Setiap 2 rakaat baginda ceraikan dengan salam kepada para malaikat muqarrabin
para nabi dan orang-orang yang mengikut mereka dari kalangan orang-orang mukminin dan muslimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Terima ala kasih Syekh. sama-sama. Barakallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah hari ini majlis yang 20 majlis yang 16 17 majlis yang 17. Alhamdulillah, semoga Allah SWT terima ibadah kita semua insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah SWT yang mudahkan untuk kita pada hari ini untuk kita baca qadar ini. InsyaAllah esok kita akan mula dengan bab salatul duha. Dan saya ingatkan untuk kamu semua, jangan tinggalkan solat duha pada hari ini. Alhamdulillah, kamu semua daripada selepas subuh kamu duduk dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas ni kalau boleh kita solat duha insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapatlah pahala insya-Allah umrah. Dan haji adalah yang cukup insya-Allah sempurna adalah pahalanya biiznillah subhanahu wa taala. Amin, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di semalam pada hari Maulid kita buat sedikit kuis soalan-soalan tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah ramai yang jawab, lebih daripada 50 lebih daripada 50 orang yang jawab soalan-soalan. Ramai alhamdulillah. Semoga Allah SWT terima pada semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada beberapa pelajar yang jawapannya sempurna dan juga cepat. Kita ramai Masya Allah yang jawab jawapan semua betul. Allah. Maaf Pak. Ramai yang jawab jawapan betul Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kita nak juga orang yang jawab cepat dia hantar dan juga jawapannya betul. Jadi Alhamdulillah kita dapat 3 nama tahniah kepada semua yang pertama dan juga adalah di antara 3 nama Haji Wan Ahmad Adri Wan Naam Haji Wan Ahmad dan juga maaf. Di antara 3 adalah Haji Wan Ahmad dan juga Haji Nur Azura dan juga Haji Dalilah Abdul Aziz. Masya Allah 3 nama ini yang jawab semua jawapan yang sempurna dan cepat, 3 cepat sampai. Jawapan yang maksudnya cepat hantar. Daripada awal kita buka Masya Allah cepat dihantar. Ada 2 orang adalah Haji Husna dan juga dengan Haji Nur Hashimah. 2 orang ini dia jawab cepat, paling cepat. Boleh kata 2 orang ni paling cepat yang hantar jawapan. Tetapi markah tidak sempurna. Tidak sempurna. Kurang sikit lah. Kurang sikit. Kalau tidak dah dapat awal-awal. Alhamdulillah tidak ada masalah insyaAllah. Jadi kita pun bagi hati juga kepadanya. Bismillah SWT. Semoga Allah SWT terima pada kita semua dan terima kasih pada semua yang join quiz itu. Mudah-mudahan amalan ini jadi saham untuk akhirat untuk kita. Pada yang ada nama-nama ni dalam sini adalah 3, 4, 5 orang. InsyaAllah akan ada hadiah-hadiah akan sampai ke rumah kamu insyaAllah. Nanti insyaAllah kita akan ambil alamat. Rasanya kamu semua ada alamat. Kita ada alamat kamu semua. Wallahu alam. Jadi insyaAllah kita akan hantar hadiah ke rumah biiznillah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT terima pada kita semua.
Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung esok insyaallah taala. Mohon maaf kurang sihat sikit subhanallah. Minta pada semua doa insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri pada saya syifa insyaallah. Lagi beberapa hari saya nak musafir, nak pergi Sarawak insyaallah. Juga ada majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat situ dengan guru saya Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, seorang guru daripada Syria. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat untuk semua insyaAllah, dan mudah-mudahan insyaAllah saya pergi hadir pada majlis itu balik dengan perkara dan benda yang baik insyaAllah kepada semua biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليه وسلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Pak Assalamualaikum. Barakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum.